Saya tak tahulah, ini mungkin teknologi terbaru untuk sebuah earphone ataupun headphone. Saya pun tak pasti nama sebenar dia apa. Tapi Blisswolf kata ini ialah sebuah headphone dan jenis bone yang mana anda pakai dia macam ni. Jadi jom kita unbox dan review. Jadi jom kita buka barang pada Banggood. Jadi inilah kotak dia, sangat simple, daripada Blisswolf. Okey, BWBTS6 Bluetooth punya earphone. Jadi kita buka, tengok dia kena buka kat bahagian tepi ni dan anda boleh nampak inilah dia kita punya wireless earphone. Kotak dia sangat menarik dan sangat simple kat sini. Okey, kita dapat buat keluar ni dan kalau saya tarik, nampak simple sangat dan ringan. Dekat bawah ada lagi, kita ada ini salah satunya iaitu user manual daripada Blisswolf. Kemudian kita ada kabel pengecasan dia yang mana dia agak pelik sikit. Kita ada 4 pin kat sini. Kemudian dia berikan juga ini, mungkin tak silap saya, warranty kot. Kalau saya buka nampak dia ada QR kat sini. Okey, macam mana boleh baca. Dan last sekali kita ada ear plug. Saya tak pasti kenapa dia bagi ear plug. Jadi berbaloi kan dapat sebuah? Jom kita review. Jadi anda boleh beli dekat Banggood yang mana dijual harganya sekitar RM170. Saya ada sediakan link dekat bahagian bawah beserta dengan kod untuk promosi. Model dia ialah BWBTS6. Okey, kalau tengok dia nampak kecil je. Pada mulanya saya rasa macam muat ke letak kat kepala ni kan, sebab kepala saya agak besar kat sini. Jadi kat sini anda boleh tengok, okey, dia macam rasa dawai sikit tapi still lengkungan dia bentuk macam ni. Okey, kemudian dia ada body dia kat sini kiri dan kanan. Okey, dekat belah kiri ni tak ada apa, dekat belah kanan ni kita ada tempat charge dia 4 pin dan juga kat bahagian belakang ni sikit kita ada tempat kawal. Kat sini kita ada LED button, kita ada button on off dan juga kita ada button volume yang mana dia sertakan sekali. Kemudian kita ada juga satu button kat sini. Okey, ini untuk anda play ataupun pause dan kita ada juga dia punya, saya tak pasti, saya boleh katakan dia sebagai speaker. Jadi jom pula kita nak bincang bab keselesaan. Okey, cara pakai dia macam ni. Pada awalnya saya pun tak pasti macam mana pakai, tapi bila dah pakai, macam ni rasanya. Konsepnya ialah dia akan buat untuk bunyi gegaran dekat bahagian sini. Kemudian dia hantar terus ke telinga. Dia tak perlu anda masuk ke dalam telinga ataupun anda letak di atas telinga. Jadi bab keselesaan ni sebab dia dekat bahagian luar, dia tak menyumbat dalam telinga saya. Jadi saya boleh pakai dalam waktu jangka masa yang lama tau. Saya pakai 2-3 jam pun saya rasa masih selesa dekat sini sebab dia tak menghimpit telinga saya. Dia hanyalah dekat bahagian luar telinga. Cumanya saya tak galakkan anda pasang dengan kelantangan yang tinggi kat sini. Sebab bila kelantangan yang tinggi, dia akan ada gegaran kat sini tau, yang mana anda akan rasa geli-geli macam tu. Bila anda rasa geli-geli ni, anda pakai lama, awal-awal tu okey lah, sedap lah kan, geli-geli sedap. Lama-lama tu dia rasa gatal-gatal kat sini. Itu dah tak selesa. Saya boleh katakan bila anda pakai ni memang anda akan dengar bunyi dia tu, anda pasang 50% tapi rasa macam perlahan kan. Sebab dia ialah dibekalkan dengan earplug ni. Kejap lagi kita nak cerita tentang earplug, tapi bab keselesaan ni saya boleh bagi lah, saya puas hati, saya boleh bagi sekitar 9/10. Memang selesa dan kalau bawa pergi jogging ke kan, dia tak mudah tertanggal sebab dia tergantung dekat bahagian telinga ni. Jadi anda buatlah aktiviti macam mana pun, memang still lekat kat sini. Dia juga tak kacau kalau anda pakai smart mata, dia akan masuk di celah-celah sini kecuali bingkai dia besar lah. Dan kalau pakai mask pun dia tak ganggu sebab mask dia dekat bahagian cuping telinga. Sekarang kita nak bincang bab benda yang agak penting kat sini iaitu bunyi. Okey, bab bunyi dia kan, dia ada dua versi tau. Contoh kalau anda pakai macam ni, anda akan dengar bunyi muzik yang boleh katakan tak berapa nak kuat sangat, satu hal. Kemudian dia punya bunyi tu just nice lah kat sini kan. Anda boleh rasa getaran bass dia kat sini, tapi bass dia anda tak terasa punchy sangat. Vokal dia agak nice bila anda pakai dengan bentuk macam ni. Tetapi kalau anda pakai dengan earplug, bila anda pakai dengan earplug ni, anda akan adjust sikit lah kelantangan dia. Sebab kalau anda pakai dengan kelantangan yang tinggi kan, dia akan rasa macam terlalu kuat. Anda pasang 50% pun dah cukup bagus dekat sini. Kemudian kalau pakai earplug ni pula, anda akan terasa bass. Bass dia jenis deep bass kat sini dengan gegaran. Boleh katakan dia punya bass tu agak sedap kat sini kan. Anda boleh dengar lah macam mana bunyi dia. Kalau anda dengar lagu-lagu yang ada bass yang gegar-gegar ni, memang boleh rasa sungguh. Cuma kalau bab vokal dia agak kurang sikit, dia rasa macam ditapis oleh bass kat sini. Dia tak dapat vokal yang lontaran yang sangat baik, tapi still lagi boleh dengar dan agak boleh lah, just nice juga. Cuma amaran keras kat sini, contohlah kalau nak pakai earphone ni dengan helmet, pastikan anda pakai earplug ni, jangan tak pakai. Sebab kalau anda tak pakai earplug ni dalam keadaan yang tertutup,
mungkin anda pakai headphone lagi kan, memang anda akan dengar bunyi hissing yang sangat kuat. Sebab bunyi dia tak patut masuk dari corong telinga, dia patut masuk dari gegaran telinga, itu sahaja. Jadi kalau pakai helmet ke apa, anda pakai ini, confirm bunyi dia sedap. Tak silap ini ialah jenis memory foam. Okey, agak senang nak pakai. Anda picit dia ke macam mana ke, lepas tu anda masuk lah, tolak dalam telinga anda, jangan dalam sangat lah, nanti tak boleh buat keluar pula. Tapi bagi saya sebab dia panjang kan, jadi dia rasa selamat. Cuma kalau anda jalan kat luar-luar, mungkin orang tengok pelik lah, apa hal pakai earplug ni. Sound leakage dia agak minimal kat sini. Okey, kalau anda pasang 50% tu tak perasan lah orang dekat-dekat anda. Tapi kalau anda pasang dalam 80% tu, dengan gegaran dia yang terasa kat sini, rasanya orang sekeliling anda pun tahu. Mungkin boleh dengar untuk mimik lagu tu kan, walaupun tak apa nak jelas, tapi boleh teka lah dia dengar lagu apa. Masuk pula bab gaming. Okey, kalau bab gaming kat sini memang terasa sedap. Dia punya bunyi dengan getaran dia bila kena bom lah dengan tembakan dia, memang best kat sini kan, tak dinafikan. Cuma satu masalah dia ialah delay. Delay dia boleh katakan acceptable, tapi still lagi terasa, yang mana bagi saya tak apa puas kalau nak main game-game macam PUBG Mobile ataupun COD Mobile yang menitik beratkan bidikan yang agak tepat macam footstep dan sebagainya. Tapi kalau main macam game Mobile Legend tu, saya rasa tak kisah sangat. Delay yang agak sedikit ni okey je kan, ataupun tonton YouTube dan sebagainya. Jadi apa kata jom kita test dia punya delay tu macam mana untuk game tembak-tembak COD Mobile. Untuk ketahanan bateri dia agak bagus, yang mana saya pakai saya boleh dapat dalam 4 hingga 5 jam, yang mana bagi saya agak lama jugalah kan. Tapi itulah, sekali pakai nak kena cas dalam 2 jam, yang mana bagi saya itu pula agak lama. Kalau boleh tahan sampai 8-9 jam okey juga. Dan kat sini dibekalkan dengan penyiasan magnetik. Okey, anda tak boleh pakai penyiasan jenis lain, anda kena pakai penyiasan 4P yang diberikan ni juga. Jadi tak terkecuali kita nak test mic dia best ataupun tidak. Jadi jom. Jadi guys, sekarang saya sedang test untuk mic daripada Blitzwolf, iaitu BWBTS 6. Jadi anda boleh dengar macam mana kualiti mic dia dekat sini, okey ataupun tidak. Macam saya tengok dia sedang capture sekarang, jadi saya cuba senyap sekejap. Okey, sekarang saya nak cuba untuk buka bunyi dekat bahagian depan saya, adakah dia capture kan, macam biasa. Jom. Jadi saya cuba senyap dulu lah. Jadi kalau saya bercakap sambil ada bunyi background dekat bahagian belakang pula, apa yang anda rasa? Adakah bunyi dia lebih baik? Adakah dia dapat capture bunyi suara saya dengan bagus, ataupun lebih kepada bunyi background? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Tambahan dekat sini yang saya suka ialah dia ada kodek AAC tau, yang mana boleh katakan high quality jugalah dia punya bunyi kat sini. Dan ditambah pula dengan waterproof IPX7. Jadi anda boleh bawa headphone ni mandi dengan anda kan. Kok-kok lah ada kelas online tapi tak mandi lagi, jadi pergilah toilet sabun-sabun dengan headphone ni. Jadi kalau macam saya tengok, okey, penggunaan dia lebih kepada orang yang tak suka guna earphone tau. Earphone yang kena masukkan ke dalam telinga. Dia tak suka mungkin bunyi tu direct terus masuk dalam dia punya lubang telinga, ataupun mungkin dia tak nak sumbat sangat sebab dia ada wet telinga ke kan, kadang-kadang licin tercabut lucut, tak best. Mungkin itulah. Ataupun yang kedua yang lebih kepada yang nak dengar surrounding. Macam sekarang walaupun saya pakai earplug ni, saya masih lagi dengar bunyi sekeliling saya, macam bunyi aircon yang ada kat atas ni pun saya masih dengar. Kalau saya buka ni pun dia tak efek sangat lah, cuma saya rasa lebih clear bunyi dia, ataupun bunyi-bunyi halus tu saya dapat dengar. Jadi penggunaan dia lebih kepada yang mungkin nak dengar muzik tapi public kan, dia tak nak member dia dengar apa yang dia dengar, ataupun dia tak nak kongsi dengan orang apa yang dia sedang dengar. Mungkin dalam office ke kan, nak buka speaker, nanti orang sebelah kata dia tak suka lagu ni, takkan nak tukar kan. Pakai yang ini anda seorang je dengar dan tak rasa pun tertutup telinga. Kalau member panggil sebelah pun anda still lagi dengar, still lagi boleh alert apa yang dilakukan untuk sekeliling anda. Bagi saya headphone yang sangat bagus kat sini kan, dia punya cara guna pun bagus kat sini, tak perlu sumbat dalam telinga dan sebagainya. Cuma mungkin bunyi dia tak berapa nak punch sikit lah, dia lebih kepada deep bass kat sini. Siapa yang pernah pakai Plextone tu mungkin suka kot dengan bunyi dia. Jadi apa pula anda rasa tentang bone conduction headphone ni kan? Anda rasa dia bagus ataupun tidak? Mungkin anda pernah cuba satu, apa kata anda, tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe, juga share. Terima kasih, jumpa lagi.